صلى الله عليه وسلم شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. Hadis yang ke-8. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, daripada Qawwas bin Sam'an al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, aku bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pahala dan dosa. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihi an-nas. Rawahu Muslim. Qawwas bin Sam'an bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan pahala dan dosa. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-birru husnul khuluq. Pahala itu ialah husnul khuluq, perangai yang baik. Wal ithmu ma haka fi sadrika. Sementara dosa itu ma haka fi sadrika, iaitu apa yang bergetar di dalam dada engkau. Wa karihta, dan dalam waktu yang sama engkau benci an yattali'a alaihi nas, engkau benci manusia mengetahui. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah yang dikatakan dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mengajar umat tentang bagaimana mengesan ataupun mengetahui sesuatu itu ialah dosa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam
mengajar umatnya berpandukan hikmah dan juga fitrah manusia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kebaikan ialah keelokkan perangai. Kebaikan ialah perangai yang elok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sementara dosa ialah apa yang ma haka fi nafsik ataupun ma haka fi sadrik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-birru husnul khuluq. Agama itu ataupun kebaikan itu ialah keelokkan perangai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadis ini memperkuatkan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, memperkuatkan yang Nabi SAW katakan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Hanya saja dibangkitkan aku ialah untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak. Maknanya agama itu ialah akhlak. Agama itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah perangai yang baik. Sebab itu orang yang beragama akhlaknya elok. Orang yang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak menitik beratkan akhlak, membawa kepada orang itu dikatakan dia tidak beragama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Maka Nabi kata al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu ialah perangai yang elok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kebaikan itu ialah perangai yang elok. Maka sewajarnya setiap kita mempamerkan perangai yang baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam semua perkara dalam kehidupan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan jadilah apa pun, tapi tetap yang kita jaga ialah akhlak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Dalam erti kata yang lain, kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mesti kena ambil kira apa orang tanggap kita. Apa orang tanggap kita. Nak buat sesuatu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia kena baca apa orang menanggapi kita. Sebab orang ni, dia, hadis ni dia diperkuatkan dengan sebuah hadis yang lain. Nabi sebut, syarrun nas alladhi la yubali ayyarahu an-nasu musian. Hal ni dia sebut perangai yang baik ataupun pahala ialah keelokkan perangai. Dalam hadis lain Nabi sebut, syarrun nas alladhi la yubali ayyarahu an-nasu musian. Orang yang paling jahat ialah orang yang tak peduli orang kata dia jahat. Jadi daripada hadis ni kita faham, kita ni dalam buat sesuatu ataupun dalam tindakan kita, kita kena perhati. Kita buat macam ni, orang tanggap apa? Allahumma salli ala sayyidina. Kita buat macam ni, apa tanggapan orang? Maknanya kita tak mahu orang kata kita tak baik. Kita nak orang kata kita baik. Contoh, satu masa Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dia hari Jumaat, dia tertidur. Dia jaga-jaga, lewat dah. Dia pun kelang kabut nak pergi Jumaat. Dalam perjalanan dia nak pergi Jumaat, dia tengok-tengok, Allah, orang dah balik.
orang dah balik. Dan orang yang jauh tu, yang melihat sana Anas, loh, Anas tak pergi Jumaat ke? Sana Anas tengok-tengok orang yang baru balik daripada masjid, dia menyorok. Jadi orang tu bila main tahun tu, dia duduk perhatikan, mana Anas tadi ada. Tengok-tengok duduk menyorok. Anas, hang menyorok lah. Baru dia keluar. Jadi macam mana? Dia kata, aku hari ni duduk, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Aku turun rumah nak pergi Jumaat, tengok-tengok apa dah balik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Tidur pada hari Jumaat, ataupun kita kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hukum tidur bila mana waktu masih belum masuk, apa hukum dia? Tidur sebelum daripada waktu sembahyang masuk, hukumnya harus. Tapi bila mana waktu sembahyang dah masuk, kita tidur tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, membawa kepada hukum haram. Sebab memungkinkan kita meninggalkan sembahyang dalam waktu tu. Jadi kalau kita tidur sebelum daripada masuk waktu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jadi tidur, jaga-jaga, dah masuk waktu sembahyang, tidur lagi tu hukumnya haram. Pasal dia boleh bawa kepada kita tak sembahyang waktu. Jadi subhanallah, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu meninggalkan waktu sembahyang ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, meninggalkan waktu sembahyang, dan perbuatan dia tu dimaafkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab dia tidur sebelum masuk waktu Jumaat, dia jaga-jaga tu, dia pun nak bersiap pergi sembahyang Jumaat. Cumanya sebelum dia pergi, orang balik. Jadi ketika orang balik tu, dia bersorak, dia bersembunyi. Bila orang tu mai tengok-tengok sana Anas. Jadi kawan tu kata, "Kenapa hang bersembunyi?" Kata Sayyidina Anas, "Malulah, sebab aku tak pergi Jumaat." Salah Sayyidina Muhammad. Waktu tu dia sebut, "Man lam yastahyi bin nas, lam yastahyi billah." Siapa yang tak malu kat orang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, berarti dia tak malu pada Allah. Okey. Kita buat satu perkara, kita tak malu kat orang, benda tu patut kita malu, tapi kita tak malu kat orang. Kalau orang tahu kita buat benda tu, maknanya kita tak malu pada Allah. Tu yang kita maksud dengan orang yang baik, ialah orang yang sangat alert dan peduli terhadap tanggapan orang pada dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contoh kita kata sembahyang subuh. Sembahyang subuh ni orang nak sibuk apa? Tapi ada orang yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau kita kata sembahyang zuhur mungkin dapat kerja, sembahyang asar mungkin tak balik lagi. Sembahyang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sembahyang maghrib pun boleh kita kata juga dia kok jalan lagi. Begitu juga kita kata sembahyang isyak. Tapi kalau tak sembahyang subuh di masjid, di surau, tu nak kata apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak mungkin waktu tu kita sibuk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bagilah sikit ruang untuk kita bersembahyang berjamaah di masjid ataupun surau ketika mana waktu tu sembahyang subuh. Okey. Orang tahu kita ada, kereta kita ada, motor kita ada, tapi tak pi sembahyang subuh. Di hati ni dia kena ada satu perasaan, malu orang tahu kata aku ada di rumah.
tapi aku tak pergi sembahyang. Itu ialah orang yang baik. Sebab dia ialah perangai. Perangai yang baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah yang keluar daripada diri kita, perangai macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Dalam semua keadaan, dengan apa sahaja makhluk-makhluk Tuhan. Satu masa Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu ta'ala anhu nak menyeberang titi. Waktu nak menyeberang titi tu, Sayyidina Sayyidina Muhammad, dia dengan anak murid dah nak menyeberang titi. Tengok-tengok balik sana, seekor anjing nak menyeberang titi juga. Ketika tu anak murid ni pakat nak pergi tahan ataupun nak halau kucing tu sebab Tok Guru nak lalu. Waktu tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Imam Junaid alam, jangan. Biar pergi kat dia. Kita yang mengelak. Dia pakat mengelak. Bagi anjing lalu. Kata Imam Junaid, kita dengan dia lebih baik daripada kita. Di akhirat esok, Allah bangkitkan semua, hatta binatang sekalipun. Contoh binatang yang menzalimi binatang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagi contoh kambing. Kambing yang ada tanduk, dia tanduk kambing yang tak bertanduk. Mentang-mentang dia ada tanduk, dia tanduk kambing yang tak bertanduk. Di atas adilnya Tuhan, Allah bangkitkan dua makhluk binatang ni yang tak ada tanduk, ditumbuhkan tanduk. Yang hari itu di dunia, Musa Sayyidina Muhammad, ada tanduk, hari ini tak ada tanduk. Allah suruh kambing yang ada tanduk, hang tanduk balik dia. Itu adilnya Allah. Akhirnya bila tanduk balik kambing yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang hari ini tak ada tanduk, hari itu di dunia bertanduk, balas habis ya. Bila dah balas, Allah kata kedua-dua kambing ni jadi balik tanah. Habis, selesai. Itu adilnya Allah. Jadi kata Imam Junaid, anjing ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad lebih baik daripada kita. Sebab dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tidak ada akhir kehidupan dia syurga ataupun neraka. Tapi kita ni ada keputusan yang akan berlaku pada kita. Kita masuk syurga ataupun kita masuk neraka. Macam mana kalau kita masuk neraka? Anjing itu lebih baik daripada kita. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad. Baik. Jadi begitu. Seseorang yang baik. Seseorang yang baik ialah yang memperhatikan macam mana dia dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Itu maknanya pahala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam ayat dalam surah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, suratul Baqarah ayat 177, Allah sebut laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was sa'ilin wa fir riqab wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi'ahdihim idza 'ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa hinal ba'si ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bukanlah kebaikan itu kamu menghadap ke arah timur
ataupun kamu menghadap ke arah barat. Dulu ada satu tema zaman Dr. Mahathir Tun M jadi Perdana Menteri awal-awal tu. Tun M mula-mula dia ubah jam. Itu langkah dia. Yang kedua, dia bawa rakyat untuk pandang ke timur, tengok Jepun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dasar pandang ke timur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah kata bukanlah kebaikan kamu menghadapkan wajah kamu ke timur ke, kamu menghadapkan wajah kamu ke barat ke. Kebaikan ialah orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, dia tidak akan melakukan sesuatu yang menzalimi orang lain. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab dia tahu semuanya akan diadili di hadapan mahkamah Allah di akhirat esok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kebaikan ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan beriman kepada malaikat dan Alkitab, itu Al-Quran. Beriman kepada Nabi-Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa atal mala ala hubbihi. Dan memberikan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, harta kepada orang yang dia kasih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kepada orang yang dia kasih, iaitu kaum kerabat dia, anak-anak yatim, orang miskin, orang-orang yang terlantar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang meminta-minta, orang yang dikategorikan dalam kumpulan hamba, orang yang mendirikan sembahyang dan keluarkan zakat, dan orang yang Allahumma salli ala sayyidina disebut dengan wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, orang-orang yang menyempurnakan janjinya bila mereka berjanji. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Idza ahadu was-sabirina fil ba'sa, orang yang sabar di dalam kesempatan. Wad-dharra, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan sabar ketika sakit. Wa hinal ba'si, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan ketika sabar ketika di dalam peperangan. Allah kata ulaika alladziina shadaqu, mereka ialah orang-orang yang benar. Benar dalam beriman dan mengerjakan kebajikan. Ulaika humul muttaqun, merekalah orang-orang yang bertakwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, jadi itulah yang dikatakan kebaikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu setiap perkara yang asasnya ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, asasnya ialah perangai yang baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perangai yang baik. Jadi apapun kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadi kita tu tahu menghargai dan merasakan perasaan yang orang rasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana kita kata kita nak kena renung, aku kata ni dia rasa apa? Orang Melayu kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia ada satu Allahumma salli ala sayyidina, satu istilah. Kita ni kalau bercakap dengan orang, kita kena berlapik. Itu bahasa orang Melayu. Mana berlapik ni kita tak direct. Mana kita ni kadang-kadang kita pergi ikut jauh.
Tapi nak kata tu tak kita tak terus kata. Kita pergi ikut jauh dulu. Last kali nak kata hak tu masalah saya nak. Tu akhlak. Tu akhlak yang mulia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka itulah yang namanya pahala. Tak kira kita dengan Allah ataupun kita dengan hamba-hamba Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak kira kita dengan Allah ataupun hamba-hamba Allah. Contoh, nak sembelih binatang. Nak sembelih binatang ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, makruh hukumnya kita sembelih binatang depan, kita asah pisau tu depan binatang. Kita nak sembelih lembu, tapi asah pisau depan lembu. Makruh hukum. Itu macam mana? Kita sembelih pisau di belakang lembu, belakang rumah. Jadi maksudnya sahabat tarah tu Islam menjaga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menjaga kerukunan dan akhlak dalam melakukan ibadat. Agak-agak daripada perbuatan kita macam tu, kita tak ada perasaan lembu. Kita nak sembelih dia, kita asah pisau depan dia, kesian kat dia. Dan sebab tu Islam menggalakkan kita berakhlak ketika nak buat ibadat. Nabi sebut, fa idza zabahtum fa ahsinu dzibhah. Bila mana kamu nak sembelih, perelokkan sembelihan. Macam mana perelokkan sembelihan? Yang pertama, pisau yang kita pakai tu kena tajam. Pisau tajam ni menjadikan binatang yang sembelih itu tidak rasa sakit. Dibanding orang yang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mematikan binatang menggunakan elektrik. Mematikan binatang dengan dipukul kepala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Secara Islam, sembelih itu tidak menjadikan binatang tu sakit. Dia akan jadi macam kebah. Maknanya menggunakan pisau yang tajam, sallallahu sayyidina Muhammad, menjadikan binatang tu tidak dizalimi. Tu kita kata, tu hak duk di kelupuk tu, dia sakit tu. Tu dia panggil hayah mustaqirah. Memang passion binatang, bila mana dia nak habis umur dia akan itu. Tu binatang bila mana dia, masalah Sayyidina Muhammad, nak habis nyawa dia. Tu dia panggil fitrah, bukan dia sakit. Taib. Saya pernah sekali di Mesir. Saya heran orang Mesir ni, dia boleh sembelih ayam seorang-seorang dia. Kita paling kurang 2 orang. Nak pegang tengkuk ayam tu, tarik sikit, lepas tu kita sembelih. Kalau satu orang lagi dia sembelih. Saya tengok, Arab tu, dia sembelih seorang-seorang dia. Masalah Sayyidina Muhammad. Saya tak puas hati. Dia sembelih. Saya tamai aku sembelih. Dia kata, sila. Waktu tu, so nak buat macam dia, kita tak expert macam dia. Masalah Sayyidina Muhammad. Pegang-pegang pisau, Allah, pisau tak tajam. Lepas tu saya pun tak reti cara nak pegang kalau sembelih seorang-seorang. Akhirnya taji ayam tu kena tangan saya luka. Saya tak ambil kat hang sembelih. Allah Sayyidina Muhammad. Faham kata? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sembelih menggunakan pisau yang tak tajam, berarti orang tu tidak ada akhlak, sebab dia tak menghayati macam mana rasa sakit binatang tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, tu dengan binatang. Kalau dengan manusia lebih-lebih lagi. Sebab itu satu masa Nabi kita SAW lintas satu kandang, dalamnya ada unta.
Nabi lintas, Nabi tengok unta ni menarik perhatian Nabi. Nabi pun pi kat unta tu. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi pi kat unta tu, Nabi tengok-tengok, dia nangis, unta tu menangis, turun air mata dia. Waktu tu dia berkata, ya Rasulullah, tuanku bagi aku kerja-kerja yang berat yang tak mampu aku nak buat. Nabi pun panggil tuan. Nabi kata, hang ni, unta ni mengadu kat aku, hang, Allahumma salli ala Sayyidina, telah membebankan dengan kerja yang berat, dia tak mampu. Nabi menyelamatkan unta tadi daripada isu dia, kerja dia berat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitulah kita dalam semua perkara. Kita kenal tak binatang ni macam orang tak? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita kata dia tak ada akal. Siapa tak ada kata tak ada akal? Cuba tengok kasih sayang dia kepada anak-anak dia. Contoh ayam. Ayam ni, kalau anak dia kecil-kecil, perangai dia lain. Siapa-siapa cuba nak bermain dengan anak dia, ayam ni dia akan sembung orang tu. Pada hari-hari tu ni, ayam ni kalau kita halau, dia lari macam tu je. Tapi jangan ketika dia ada anak, dia lain perangai dia. Berarti dia ada akal. Begitu juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tak bagi kita mencela ayam. Duduk di kampung macam ni, pagi-pagi dengar ayam kukuk. Ayam kukuk ni pukul berapa? Dalam pukul 2 ada berkukuk lah. Pukul 2 ada berkukuk. Pasal waktu tu waktu pertengahan malam. Waktu tu ialah waktu kalau kita nak sembahyang tahajud. Pertengahan malam ialah waktu kita bertahajud, sembahyang malam dan qiyamul lail. Okey, kita nak sembahyang malam ni dia kena pertengahan malam. Nak tahu pertengahan malam, tengok waktu zuhur pukul berapa. Kalau zuhur 1.20, berarti pertengahan malam 1.20. Ni jam kita lah. Jam hak tengah malam pukul 12 tu ni di Greenwich tu. Tu jam dunia. Jadi kita nak tahu, kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pukul berapa, jam berapa tengah malam, zuhur pukul berapa. Ghalibnya bila tengahan malam sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad, ayam pun berkukuk. Ayam kukuk pasal apa? Sebab malaikat turun pada ketika itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Malaikat ni sebelum dia turun, dia menyebar ke seluruh dunia, dia akan turun di Mekah dulu. Dia turun di Mekah, dia pun tawaf sallallahu alaihi Muhammad. Barulah lepas tu dia pi ke seluruh alam dan dunia ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi sebab itu di antara tempat kalau kita buat umrah, tempat yang ataupun masa yang elok kita tawaf mengelilingi Kaabah ialah waktu selepas tengah malam. Berarti kita tawaf dengan para malaikat. Sebenarnya malaikat sallallahu alaihi wasallam tak berhenti-henti. Ni malaikat yang bertugas pada waktu malam. Jadi dia turun selepas separuh tengah malam. Saya ingat waktu mana saya buat umrah dulu, ada seorang sahabat saya tu, waktu tu Mekah bukan Mekah hari ni, Mekah yang sebelum di renovation. Sahabat saya ni, bismillahirrahmanirrahim, dia pergi tawaf, tawaf 2 orang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tawaf tu dia pun naik, lepas tawaf sembahyang sunat tawaf, kira nak balik.
Dia pun naik tangga tu, dia beralih macam tu, tengok ke arah Kaabah, tengok ke arah Kaabah tu. Salah Sayyidina Muhammad, orang yang tawaf pergi Kaabah tu putih semuanya, dan semua tak pakai kepiah ataupun sorban. Kepala hitam sebab mereka tak pakai kepiah dan juga sorban. Salah Sayyidina, dan semua yang dilihat tu berihram semua. Salah Sayyidina, dia kata, awak jadi macam tu, cuba tengok, semua. Balik ke hotel, dia cerita pengalaman dia. Jadi siapa yang mentawafi Kaabah, semua tegak keliling. Baik. Jadi kemungkinan yang tawaf itu adalah para malaikat yang Tuhan tunjuk mereka kepada orang-orang yang hatinya bersih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, bila ayam tu bunyi tengah malam, jangan duk kata, ish, orang nak tidur dia bunyi pula. Tak boleh, Nabi tak pergi. Sebab akhlak Nabi mulia. Nabi kata, la tasubbud dik fa innahu akhul anbiya. Kamu jangan cela ayam. Adik ni ayam jantan hak kukuk. Kamu jangan cela ayam, fa innahu akhul anbiya, kerana ayam tu, ayam jantan tu saudara nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Saudara macam mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berpandukan hadis yang lain, Nabi sebut, taib, nahnu ma'asyaral anbiya tanamu a'yununa wala tanamu qulubuna. Kami golongan nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam, sahabat Sayyidina Muhammad, tidur mata kami tapi hati kami tidak tidur. Macam ayam. Tu orang kata tidur ayam, dia bukan tidur sungguh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pukul 3 pagi nak pergi tengok ayam, kita bawa torchlight, sahabat Sayyidina Muhammad, kita berjalan pelan-pelan, tiba-tiba kita terpijak apa-apa dah. Ayam tu apa dia bunyi? Krok. Nu ada orang main bah. Jadi dia tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebab dia tak tidur, hati tak tidur. Nabi-Nabi tu nak kata ayam ni saudara Nabi-Nabi pada sudut tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi ayam ni seperti Nabi-Nabi. Nabi-Nabi tak tidur, hati tak tidur. Pasal hati bersedia untuk menerima wahyu. Kita ni tidur malam, mimpi dah pun sekali lupa. Tu fikir, mimpi apa tadi ni, ya Allah, lupa. Sebab hati kita tak jaga. Tapi kalau hati jaga, kita boleh ingat mimpi begini. Tu Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Sebab Nabi-Nabi lewat mereka tidur, tapi hati mereka jaga, sebab bersedia bila masa untuk menerima wahyu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maksudnya, siapa-siapa jaga akhlak, itulah pahala. Seterusnya Nabi kata, walithmu ma haka fi sadrik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Walithmu ni kami mengaji dulu, Allahumma salli ala, mengaji imla. Walithmu ni kata ustaz kami dulu, dia tak ada hamzah, dia tak boleh baca wal ithmu. Hak ni sama'i, tengok hamzah kan, dia kena baca walithmu. Macam juga pelajaran insya'. Dan insya' ni kita mengaji bab karangan. Jadi kata ustaz kami dulu, insya' tu kena baca al-insya'. Dia panggil hamzah wasal. Ta'ala Sayyidina Muhammad. Qala walithmu ma haka fi sadrik. Dosa itu apa yang haka ni macam ni. Contoh seorang tu terdetik hati dia nak pergi karaoke. Dia orang masjid, tapi nak pergi karaoke. Waktu tu dia rasa apa? Ish tu mana haka fi nafsi, rasa gementar dalam hati. Kalau kita rasa ketak nak buat sesuatu, tu dosa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Dulu-dulu waktu kami belajar dulu, ni dulu lah, mungkin sekarang tak macam tu lah. Satu orang imam yang jadi imam di masjid, dia juga baca khutbah pada hari Jumaat.
Lepas bayar asar, sahabat Sayyidina Muhammad, lepas bayar asar, dia main masjid naik basikal. Lepas bayar asar, sebelum balik rumah, dia berhenti depan kedai nombor ekor. Sahabat Sayyidina Muhammad. Okey, kalau dia masuk dalam kedai nombor ekor, dia tak rasa apa, tak ada mahaka fi nafsik, berarti hatinya ada masalah. Ada satu masa tu, lamalah, ni cerita 30 tahun dulu. Saya dulu kuliah-kuliah saya dalam kampung-kampung. Malam tu, Rasulullah Sayyidina Muhammad tak ada kuliah. Bila tak ada kuliah, saya pun start motor nak pergi masjid lah. Bayar maghrib. Allahumma salli ala Sayyidina. Lepas bayar maghrib, saya keluar masjid, pergi kedai nak beli sesuatu. Tengok orang berhimpun dalam satu kedai. Jadi apa? Accident ke apa ke? Saya berhenti. Saya kata, ada apa ni? Orang semua mengelak. Ya, rupa-rupa lepas tikam nombor ekor. Kita tak kerti. Tak kerti keadaan orang. Jadi dalam situasi tu, kita rasa apa? Nak pergi masjid? Nak pergi masjid? Ada tak perasaan tu? Tak berani pergi Tak ada kan? Berarti maknanya perbuatan pergi masjid itu ialah pahala. Tapi nak pergi tempat yang maksiat, sahabat Sayyidina Muhammad, kita berasa kalau orang tahu lagi, takut, gementar nak buat benda tu. Berarti kita nak buat itu ialah dosa. Itulah cara dia. Kita nak tahu satu itu dosa, ataupun kita nak tahu sesuatu pahala. Okey, satu. Wa karihta an yattali'a alaihi nas, dan kamu benci orang tahu hai itu. Benci mana tak mau. Maksiat ni kita nak buat, kita buat seorang-seorang. Allahumma salli ala sayyidina. Orang tak tahu kita buat. Tapi kalau kita takut orang tahu kita buat, itulah yang dimaksudkan dengan dosa. Yang pertama, rasa gemetar dalam hati. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita tak mau orang tahu hak kita buat. Berarti itu ialah dosa. Ini dia panggil sensor dalam hati manusia, khususnya orang beriman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Situasi kita pada ketika itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebab hidup hati kita tu, firasat kita hidup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Firasat ni, dia mengukur pada kekuatan iman. Kalau iman seseorang tu kuat, firasat pun kuat. Tapi kalau iman dia tak kuat, firasat dia tak kuat. Kalau tengok Al-Imam Al-Haris Al-Muhasibi yang kalam kitab Risalah Al-Mustarsyidin, dia tengok makanan, dia tahulah hak ni makanan perbuatan yang tak baik. Macam mana? Waktu dia menghulurkan tangan dia, sahabat Sayyidina Muhammad, jadi dia bergerak ni, di hujung jari ni bergerak. Dia bergerak di hujung jari itu ialah suatu tanda makanan itu tidak halal ataupun syubhah. Bila nak pegang, rasa bergerak di hujung jari. Berarti dia ada sensor yang kuat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang dia tahu makanan tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak baik ataupun tak elok, warna. Tengok warna, dia tahulah tak elok. Pasal kuat sangat sensor ataupun firasat dalam diri dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita berhenti di mana-mana kedai, ni kepentingan firasat. Banyak orang dia round hujung tu, patah balik, dia berhenti satu kedai sebab kedai itu masak sesuai dengan selera dia.
tak ramai orang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang menilai makanan itu berpandukan adakah dia haram ataupun dia halal. Kita ni kalau Tuhan nak bagi kita jadi baik, kita jaga makan. Jaga semua makan ni, berarti Tuhan nak kita jadi baik. Tapi kalau kita tak mengambil kira terhadap makan, apa nak makan, kira makan dulu. Kita tak kira makanan itu adakah halalan thayyibah, halal satu, thayyibah satu. Berarti Tuhan masih belum nak kita jadi orang baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab makanan ni akan masuk dalam diri kita. Bila masuk dalam diri kita, masalah Sayyidina Muhammad, jadi itulah yang menentukan kita layak masuk syurga ataupun akan dia lontar dalam api neraka. Auzubillahi. Sayyidina Abu Bakar, satu hari orang mai bawa satu bakui kurma. Dia pun bila orang bawa mai, itu khadam dia buat mai, satu bakui kurma, dia pun ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Bila dah makan baru teringat, makanan ni halal ke tak? Daripada mana makanan ni? Orang yang bawa tu kata, orang sedekah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ucapan bahawa kita telah pun ditimpa dengan bala. Sayyidina Abu Bakar, dia kata, ya Allah, terlupa nak tanya. Orang Quraisy mereka tak boleh makan sedekah. Mereka hanya boleh makan hadiah. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar ni, dia korek kengkung dia nak bawa keluar balik hak dia makan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan dia berjaya muntahkan balik. Dia kata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalaulah aku terpaksa tercabut nyawaku dengan rewak keluar benda yang haram ni, aku akan lakukan. Maknanya begitu perhatian terhadap benda yang haram. Jangan masuk dalam diri kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, jadi begitulah. Kita nak cam sesuatu tu benar tak baik. Kalau Pak Sumit, waktu dulu dia kata, nak makan ni tengok nama, jenama makanan. Bunyi pun teruk lah. Kiss me. Benda simple lah. Kiss me, ciumlah saya. Teruk sangat nama tu. Dia kata, tu unsur tak baik lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, maknanya kalau Allah hendak kita baik, Allah bagi kita jaga tentang makan. Sebab itu Allah kata kepada para kekasihnya, kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Makanlah yang baik-baik, beramallah amal yang soleh. Maknanya siapa makan yang baik, dia boleh beramal amal soleh. Kalau kita, masalah Sayyidina Muhammad, tak peduli terhadap makanan yang baik, kita tak akan mampu nak beramal amal yang soleh. Orang yang beramal amal yang soleh, sebab dia jaga makan dia. Dia tak makan yang haram, dia tak makan yang syubhah, dia sangat prihatin terhadap makanan yang dia makan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, jadi dosa itu ialah apa yang hati engkau berasa, mahaka fi nafsik, bergegak dalam hati, dan kamu takut orang tahu yang kamu buat. Dosalah makna dia. Allahumma salli ala Sayyidina. Sebab ada di sana ada perkara yang kita nak orang tahu, itu mana pahala. Tapi ada perkara yang kita tak mahu orang tahu, itulah dosa. Hadis ini diriwayatkan daripada Imam Muslim radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan insya-Allah Allah sentiasa bagi pada kita masalah Sayyidina Muhammad cenderung untuk melakukan kebaikan dan selalu kita menjauhi kebatilan dan keburukan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Malam ni kita ditaja oleh Hafiz Shah Alam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang taja pengajian hadis Thulatha ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan Hafiz menaja bagi pihak arwah ibu yang telah kembali ke rahmatullah, iaitu Allah yarhamaha Rashidah binti Yahya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Mudah-mudahan sampai pahala ni kepada Ibu Hafiz, insya-Allah. Ni anak soleh. Kita ni subhanallah, lepas daripada kita mengaji, kita niat, ya Allah Tuhanku, adapun kita kata, kalaulah ada pahala kami mengaji malam ni, ya Allah, sampaikanlah kepada ayah kami, sampaikan kepada ibu kami. Semua perkara baik memang kata-kata macam tu. Baik. Itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, namanya anak yang soleh. Moga-moga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah menyampaikan kebaikan ni pada arwah si ibu. Sebab 3 perkara, bila mana seseorang tu mati, dia tak boleh nak buat apa dah. Tapi yang menyampaikan lagi pahala tu ialah anak yang soleh menyampaikan pahala kepada ibu dan ayah. Atau bila mana kita ni tak kira mak ayah kita masih hidup ataupun yang telah mati, jadikan amalan. Kalau kita buat baik, ya Allah Tuhanku, kalau ada kebaikan ni pahala ada, ya Allah sampaikan pada ibuku, sampaikan pahala kepada ayahku. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah sampaikan pahala ni kepada Ibu Hafiz, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah merahmati Hafiz pelajar kita. Allah mengangkat kedudukan dia. Dia berada selalu di hati Nabi kita. Mudah-mudahan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, segala-galanya akan menyampaikan kepada si ibu, insya-Allah. Dan Allah mudahkan urusan dia, insya-Allah. Allah murahkan rezekinya, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم نوّر قلوبنا بهدايتك، اللهم نوّر قلوبنا بهدايتك، اللهم نوّر قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم أستغفرك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان في خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والله أعلم.